أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-15 daripada bulan Syaban 1435 Hijrah. Allah masih lagi memanjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, siapa yang belum lagi niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Baik. Malam ini insya-Allah ayah ibu bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan berbincang, berkenalan. Kita akan berkenalan dengan seorang daripada manusia yang pernah hidup satu zaman dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sahabat yang kita nak bicara malam ini berada pada kedudukan yang kedua selepas daripada Rasulullah dan selepas daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan memang di dalam Islam inilah kedudukan manusia yang paling mulia, bermula dengan baginda, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian manusia yang kita nak bincang sama-sama pada malam ini. Saya rasa kalau tak sebut nama pun pakat kenal belakang lah. Manusia yang disebut oleh para ulama tingginya 3 meter. Ada sebahagian ulama mengatakan beliau berdiri sahaja sama tinggi dengan orang yang duduk di atas kuda. Ni manusia yang kita nak bincang malam ni. Seorang yang cukup bengis, sehingga dalam hadis mengatakan bukan setakat manusia gerun kepada beliau, hatta syaitan takut pada beliau. Pernah disebutkan dalam satu hadis, ketika mana beliau lalu di jalan sebelah sini, syaitan akan lalu jalan sebelah sana. Syaitan tidak akan lalu jalan yang dilalui oleh manusia yang kita nak bincang pada malam ini. Nak bagi tahu kata ganah tak ganah, garang tak garang, sampai tahap macam tu. Tapi walaupun beliau garang, tapi beliau di antara manusia yang ada lekuk di muka ni sampai ke bawah ni. Daripada mata beliau turun ke bawah dia ada garisan ataupun kita panggil lekuk, belah kiri satu, belah kanan satu. Kesan daripada apa Ustaz? Kathirul buka, ataupun kita terjemah bahasa mudah, dia banyak menangis di waktu malam. Banyak teriak waktu malam sampai tahap turun lekuk ni, ada lekuk di pipi ni. Siang nampak garang, malam Ustaz kuat bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Ustaz manusia ni? Tak perlu diperkenalkan lebih panjang sekalian. Beliau adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu daripada 4 orang khalifah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mudah-mudahan malam ni sekalian kita akan bincang kisah hidup Sayyidina Umar, ambil pengajaran sama-sama insya-Allah. Banyak benda yang kita boleh ambil daripada kisah hidup beliau. Baik. Cuba kita tengok yang pertama. Umar Al-Khattab. Nama sebenar beliau adalah Umar. Ain Mim Ra. Umar bin Al-Khattab. Ayah beliau bin Nufail. Nun fa ya lam, baca Nufail. Bin Abdul Uzza Al-Qurashi, orang Quraisy. Saya ulang sekali lagi. Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Daripada keturunan mana Ustaz? Quraisy. Bila sebut perkataan Quraisy, kita dah bahas waktu zaman Sayyidina Abu Bakar dulu sekalian. Golongan manusia yang paling mulia, kumpulan manusia yang paling mulia. Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Banu Hashim min Quraisy, wastafani min Bani Hashim, atau kama qala.
Nabi SAW bersabda, daripada keturunan anak anak Ismail yang ramai-ramai, Allah pilih satu puak namanya Kinanah. Daripada puak Kinanah yang ramai-ramai pula, Allah pilih satu jalur namanya jalur Quraisy. Ada Quraisy di situ. Daripada jalur Quraisy yang mula pula, keturunan Quraisy yang mula, Allah pilih satu jalur Bani Hashim. Dan Nabi SAW bersabda, wastafani min Bani Hashim. Dan daripada jalur Bani Hashim, keturunan Bani Hashim, Allah pilih aku, kata Nabi SAW. Jadi Quraisy ada disebutkan dalam hadis tersebut, menunjukkan kemuliaan bangsa tersebut. Sayyidina Umar daripada bangsa tersebut. Satu. Yang kedua, sedikit ilmu untuk ayah-ayah sekalian. Satu-satunya sahabat Nabi SAW yang ejaan nama dia Ain Mim Ra. Inilah manusia lah. Tidak ada sahabat Nabi SAW yang namanya Ain Mim Ra, melainkan Sayyidina Umar Al-Khattab sahaja. Sahabat lain Ustaz, kalau nama mereka Umar juga, diminta supaya menambah huruf waw di belakang. Sebab itu kebanyakan sahabat Nabi SAW nama mereka bunyi Amru, sedangkan nama mereka Umar. Dia jumpa sekalian, Amru Al-As, Amru bin Ambasah. Sahabat-sahabat Nabi SAW semua namanya mereka Ain Mim Ra Waw, Amru. Cuma Umar Al-Khattab sahaja Ain Mim Ra tanpa waw. Apa sebab Ustaz? Kerana Nabi SAW nak bezakan Sayyidina Umar ni dengan Umar yang lain. Baginda pernah sebut dalam satu hadis, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Allah jadikan kebenaran ini berada pada lidah Umar dan hati Umar. Umar tu Umar yang mana? Umar yang disebutkan dalam hadis ini rujuk pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab itu Umar yang lain diminta supaya menambah waw di belakang. Sebab itu bunyi mereka Amru. Boleh faham bahasa tu Ustaz? Cemarah nampak ke? Kan pakai duk kira malam ni kita berhenti awal Ustaz, pasal pagi ni bola. Kok nak balik lena awal ke apa kan? Boleh no? Insya-Allah. Baik. Jadi kita boleh dapat sedikit ilmu, satu-satunya sahabat ejaan namanya Ain Mim Ra. Tapi hari ni Ustaz, bolehkah kami nak pakai ejaan nama Ain Mim Ra? Sekarang tak ada masalah. Siapa saja boleh pakai ejaan nama Ain Mim Ra. Baik. Beliau diberikan gelaran Al-Faruq. Al-Faruq, orang yang boleh membezakan. Beza di antara kebenaran dan kebatilan, Al-Faruq. Dan beliau juga digelar dengan panggilan Abu Hafsin. Abu maksudnya bapa, ayah. Hafsin, Hafsah, ayah kepada Hafsah. Hafsah ni siapa Ustaz? Anak Sayyidina Umar Al-Khattab yang dikahwinkan dengan Nabi SAW. Hafsah ni isteri Nabi SAW. Sayyidina Umar digelar Abu Hafsin, bapa Hafsah. Sebab tu ayah kalau baca hadis jumpa gelaran Abu Hafsin, An Abi Hafsin, simpan elok-elok, tu Sayyidina Umar lah tu. Boleh faham? Setakat tu silakan bagi kenal. Baik. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dilahirkan sebelum hijrah lebih kurang 40 tahun. Sayyidina Umar Al-Khattab lahir 40 tahun sebelum hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau rasa susah nak nampak Ustaz macam ni. Waktu baginda lahir, Sayyidina Umar belum ada. Waktu Nabi SAW usia 2 tahun, Sayyidina Abu Bakar lahir, Sayyidina Umar tak ada. Waktu Nabi SAW berusia 5 tahun, Sayyidina Osman lahir, Sayyidina Umar ni tak ada. Waktu Nabi SAW berusia 13 tahun, masa tu baru Sayyidina Umar beranak. Dilahirkanlah beranak lah Zailan. Dilahirkan baru betul. Sayyidina Umar lahir waktu Nabi SAW 13 tahun. Selesai. Waktu Nabi SAW kahwin Ustaz dengan Siti Khadijah umur 25, Sayyidina Umar baru darjah 6. Boleh faham bahasa tu? Darjah 6, 12 tahun. Nabi SAW dilantik jadi Rasul umur 40. Sayyidina Umar masa tu baru 27. Sebab tu simpan elok-elok Zailan. Waktu tu waktu anak muda terang-tantang tu. Sebab tu dia kuat lawan Nabi SAW. Waktu Nabi SAW dilantik jadi Rasul umur 40, dia masa tu 27. Dia tak minum marak pakai cawan, dia minum marak pakai tepayan. Yang kata Sayyidina Umar. Dia buat Tuhan dengan buah kurma. Ambil buah kurma, kepai jadi Tuhan.
tambah minta sesuatu kepada Tuhan tersebut. Bila minta-minta tak dapat Ustaz, sekali dengan Tuhan dia makan Ustaz. Yang kata Saidina Umar ni. Cuma isu berkaitan dengan dia tanam anak hidup-hidup, yang tu saya tak tahu ada ataupun tidak Ustaz. Ada sebahagian ulama mengatakan Saidina Umar tak pernah tanam anak dia hidup-hidup. Ada sebahagian mengatakan ya, betul. Janganlah yang kita duk dengar cerita Saidina Umar tanam anak, bawa ke padang pasir, ambil anak masuk dalam tu. Anak nampak debu lekat di janggut dia, anak tolong sapu. Cerita tu wallahu alam. Ada yang kata betul, ada yang kata tidak. Tapi ayah pernah dengar cerita Saidina Umar sebat anak dia waktu minum arak. Yang kata Saidina Umar, anak dia minum arak waktu dia jadi khalifah, dia sebat anak dia 80 sebatan, 40 sebatan ke 80 sebatan. Kemudian anak dia mati, kemudian dia perhabis juga sebatan tersebut. Cerita tu palsu. Cerita tu palsu. Yang cerita Saidina Umar duk tibai anak dia tu, yang tu bohong masalah. Direka-reka oleh golongan tertentu untuk menjatuhkan maruah Saidina Umar, menjatuhkan kedudukan anak-anak Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Boleh dapat sekalian? Selesai. Waktu Nabi SAW berusia berapa sekalian? Waktu Nabi SAW berhijrah umur 53 Ustaz, Saidina Umar umur 40. Dan waktu Nabi SAW wafat, yang ni tolong ambil perhatian, baginda wafat Saidina Umar umur 50. Yang ayah dengar dia ambil pedang mengamuk dalam Madinah. Dia kata, siapa kata Nabi Muhammad wafat, aku pancung kepala. Masa tu umur dia 50. Dan dia berjalan sampai satu tahap seorang sahabat tak berani bercakap. Sehinggalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq, dia saja berani bercakap. Saidina Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang sembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, siapa sembah Allah, fa innallaha hayyul la yamut, Allah hidup, Allah tak mati. Kata-kata tu Saidina Abu Bakar ucap waktu tu umur Saidina Umar 50. Boleh dapat cakap tu silan? Dan Saidina Umar memerintah kerajaan Islam 2 tahun selepas Saidina Abu Bakar dia memerintah, dan Saidina Umar meninggal dunia umur 63. Sebab tu ayah yang pergi Masjid Nabawi, ayah boleh tengok dalam Masjid Nabawi ada 3 manusia, makam ataupun jenazah 3 orang manusia, 3 jasad disemadikan di sana. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan 4. Nanti kita baca belakang. Ada pendapat yang mengatakan 4 orang. Ada seorang lagi, dia disimpan di rumah Safiyah, salah seorang isteri Nabi SAW. Dan hari ni rumah Safiyah tu dijadikan masjid. Jadi automatik jenazah dia berada dalam Masjid Nabawi. Siapa dia Ustaz? Nombor 4 ni. Sebut siap-siap lah noh. Abdullah bin Zubair. Waktu dia meninggal dunia, dia simpan rumah isteri Nabi SAW. Rumah isteri baginda kan semua telah dijadikan masjid. Jadi automatik jenazah dia sekarang berada di dalam masjid tersebut. Tapi yang kita duk nampak Ustaz, 3 tu saja ya. Rasulullah, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar. 3 manusia ni meninggal dunia umur 63. Rasulullah 63, Saidina Abu Bakar 63, Saidina Umar 63. Sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, siapa 63, standby. No, 63 silan. Kita sama-sama beringat lah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk 3 manusia paling mulia, umur mereka 63. Boleh dapat setakat tu silan? Selesai. Baik. Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang manusia yang mempunyai wajah yang baik, mukanya handsome silan. Kulit tapak tangan tebal, kulit tapak kaki tebal, nak menunjukkan orang yang kerja kuat. Janggutnya lebat. Boleh bayang silan, bayang tengok. Janggutnya lebat. Dan beliau mewarnakan janggut beliau dengan hina, inai. Nah, yang kaya tengok golongan tabligh buat. Selalu kita sebut waktu Saidina Abu Bakar hari itu, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, mereka mewarnakan janggut mereka dengan hina, dengan inai, wal katam, dan juga cecair hitam kemerah-merahan. Cecair ni tak ada di Malaysia, dia ada di negara Arab Saudi, ada lah. Nah, ambil bubuh tu silat. Sebab tu ayah yang mana ada janggut panjang, ambil inai, buh sikit. Ambil sunnah para sahabat Nabi SAW. Baik. Kemudian
beliau merupakan seorang yang cukup tinggi sehingga bila beliau berdiri sama tinggi dengan orang yang duduk di atas kuda. Tinggi sungguh lah ni, tinggi sungguh. Baik, kulit beliau putih kemerah-merahan, suaranya kuat, dan beliau sentiasa bekerja menggunakan tangan beliau sendiri. Nah, jenis orang buat kerja lah, senang terjemah sekalian. Baik, beliau merupakan seorang manusia yang pandai membaca, pandai menulis. Tu kata cerdik ni Sayyidina Umar ni, bukan calang-calang manusia ni sekalian ni. Beliau merupakan salah satu anak kebanggaan masyarakat Quraisy, pandai baca, pandai tulis, dan beliau waktu zaman jahiliah pernah bertugas sebagai utusan ataupun duta. Ada apa-apa perbincangan, orang Quraisy nak hantar wakil ke mana-mana puak, ke mana-mana kabilah, Sayyidina Umar jadi wakil, dia yang pergi. Makna jenis orang cerdik ni. Boleh faham kok bahasa tu lah, no? Nak bagi kenal. Maknanya Sayyidina Umar Al-Khattab daripada zaman jahiliah, beliau seorang manusia yang cukup-cukup cerdik. Selesai. Berkata seorang manusia yang bernama Asy-Syifa binti Abdillah, ada seorang perempuan bercakap, dia bagi komen Sayyidina Umar zaman jahiliah ni macam mana. Baik, idza takallama asma. Sayyidina Umar ni bila dia bercakap, bila kamu bercakap ataupun bila dia bercakap, kami dengar, kata perempuan ni. Bila dia berjalan cepat, bila dia pukul sakit. Idza daraba auja, bila dia pukul sakit, yang kata Sayyidina Umar ni. Tapi beliau zaman jahiliah sekalian, wa huwa nasikun haqqan, beliau adalah seorang manusia yang cukup kuat buat ibadah. Zaman jahiliah sembah tokong, tapi beliau seorang manusia yang cukup kuat berpegang dengan ajaran jahiliah dia. Allahu Akbar. Ini yang dikatakan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu waktu zaman dia jahiliah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah SWT sekalian, kalau kita tengok tentang peribadi Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau duduk dalam masyarakat, beliau hidup dalam keadaan beliau tu bijak. Tapi antara 4 orang sahabat yang menjadi khulafa Rasyidin, dialah sahabat yang terakhir masuk Islam. Pasal nak? Sayyidina Abu Bakar hari pertama, Sayyidina Osman hari yang kedua, Sayyidina Ali masuk kategori hari yang pertama, as-sabiqun al-awwalun, kanak-kanak pertama masuk Islam. Tapi Sayyidina Umar masuk lambat. Walaupun apa Ustaz? Walaupun Allah bagi akalnya bijak, walaupun beliau seorang manusia yang pintar. Nak tunjuk apa ni Ustaz? Allah nak tunjuk kepada kita sekalian, hidayah ni milik Allah. Nampak sekalian? Pandai macam mana sekalipun, hebat macam mana kamu sekalipun, tapi kalau tak ada hidayah, kamu akan jadi manusia yang tetap sesat. Tak ada sekalian? Ni mari pula isu sehari 2 hari ni. Bila mari bulan Rajab, mari isu Isra Mi'raj. Berapa banyak anak muda bulan lepas sekalian, minta maaf lah kita lari-lari tajuk sikit-sikit macam itulah. Tak habis bulan depan kita sambung. Berapa banyak anak muda sekalian mempertikaikan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kita yang berusia, kita yang veteran, seorang tak pernah bertikai tajuk Isra Mi'raj ni. Tiap-tiap tahun sambut, tiap-tiap tahun dengar ceramah. Tapi anak muda hari ni berapa ramai bertikai Isra wal Mi'raj. Dia kata cerita tu cerita bohong. Mana boleh Nabi bergerak malam daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa Palestin. Macam mana musyrikin Mekah dulu bertikai, hari ni anak muda kita bertikai. Dalam Facebook, dalam blog, geram je lah. Dia kata mustahil lah Nabi boleh bergerak satu malam. Macam mana boleh bergerak patah balik satu malam? Ada yang mengatakan Nabi bergerak tu dengan roh sahaja, bukan dengan jasad, bukan dengan badan sekali, roh sahaja aja berjalan tu. Kita nak jawab macam mana ni silah ni? Ujian yang Allah bagi pada kita ni, Isra Mi'raj, ramai bertikai. Allahu Akbar. Yang bertikai tu golongan cerdik, tak apa cerdik Ustaz. Hak cerdik duk bertikai tu. Tak betul lah. Faham ke sudut cerita ni lah? Sungguh. Kita sendiri pun tak sangka hari ni anak muda kita nak bertikai tajuk-tajuk macam ni. Kalau ayah rasa Ustaz, Nabi SAW Isra Mi'raj tu bergerak dengan badan ke, roh saja ke, roh dengan jasad? Ayah jawab balik pada mereka dengan bahasa yang mudah sahaja. Nah, kalau roh saja ni maksud dia mimpi lah. Baik. Saya nak bagi tahu ayah pun sekalian, semalam saya ke Amerika Syarikat. Saya bertolak pukul 7 malam. Saya sampai sana pukul 8. Saya balik 8.45. Kira 8.45 ada di Permata Empoh. Tolak pukul 7 malam sampai 8.45 malam. Sejam 45 minit dia pergi Amerika patah balik.
Saya rasa yang ada di sini seorang pun tak percaya. Betul? Bohong Ustaz. Baik. Kalau saya sebut semalam saya mimpi pergi Amerika. Ada siapa nak petikai? Ada nak petikai tak? Nak petikai berapa Ustaz? Mimpi pi mana pun boleh Ustaz. Baik. Serupa dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Bila baginda balik daripada peristiwa tersebut, berapa banyak puak-puak Quraisy mempertikai peristiwa yang Nabi SAW bergerak malam tersebut. Berapa ramai kata, mustahil Muhammad kamu bergerak waktu malam. Cuba kamu cerita tengok. Ada sampai satu tahap musyrikin Mekah tersebut, cerita pada kami Masjidil Aqsa tu macam mana. Bila musyrikin Mekah pertikai, menunjukkan Nabi SAW bergerak malam tersebut, jasad dan roh. Kalau bergerak dengan roh saja, mimpi saja, musyrikin Mekah seorang pun tak pertikai betul lah. Pertikaian tersebut, mereka pertikai tersebut membuktikan baginda bergerak jasad dan roh di waktu malam tersebut. Tapi anak muda kita hari ni berapa banyak pertikai? Satu. Yang kedua ni, mari malam ni bersekalian, malam ni 10 Syakban. Berapa banyak sekarang anak muda kita buat keluar hadis. Innallaha yattali'u, macam mana hadis tu? Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib lah. Hadis mursal. Berkaitan dengan kelebihan malam nisfu Syakban lah. Berapa banyak petikai hadis ni lah. Tu yang mari last kali Ustaz, orang tua-tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu susun malam nisfu Syakban baca Yasin 3 kali. Supaya apa? Masa dihabiskan dengan kebajikan, masa dihabiskan dengan bacaan Quran. Kenapa pilih Quran? Kenapa pilih Yasin Ustaz? Tak pilih surah lain? Kan likulli syai' qalbun. Setiap satu benda ada hati. Wa qalbul Quran Yasin. Hati Quran Yasin. Sebab itu ulama kita susun baca surah yang paling penting sekali, surah Yasin. Hari ni anak muda kita petikai habis. Lah kali Ustaz, masjid semua pakai tak buat belakang lah. Baca Yasin 3 kali pun tak buat, sekali pun tak buat, pakai tak baca terus. Alasan dia Ustaz, bid'ah. Tak maaf lah no. Kan? Alasan dia Ustaz, Nabi tak buat, tak apalah. Tapi bila dah tak isi perkara kebaikan pada malam nisfu Syakban, akhirnya anak muda kita lah pakai duduk mata lah ni. Ulama-ulama kita susun elok dah. Hari ni anak muda hak cerdik ni tapi tak dapat hidayah. Mereka lah yang duduk petikai ni. Boleh faham bahasa tu sekalian? Sebab tu kita nak sebut hidayah ni milik Allah. Walaupun Sayyidina Umar cerdik, begitu bijak, begitu pintar, tapi Allah tak bagi hidayah pada dia di awal waktu dia hidup tu. Jadi dialah manusia yang kuat lawan Nabi SAW. Lepas tu kita minta ayah-ayah ibu sekalian, benda hidayah ni pemberian Tuhan. Kita nak minta doa. Sebab tu kita minta kalau boleh doa tu jangan tinggal lah. Rabbana la tuzigh qulubana tu. Jangan tinggal doa tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah tu. Jangan tinggal. Tak boleh nak baca lepas sembahyang ramai-ramai, baca seorang-seorang. Tak boleh bahasa Arab Ustaz, bahasa Melayu pun tak apalah. Boleh ke lah? Nah, ya Allah janganlah kau tarik Rabbana la tuzigh. Sebut bagi betul nah, dia ghin bukan ain. Rabbana la tuzigh ghin. Nah, Rabbana la tuzigh ta zai ghin. Jangan baca Rabbana la tuzigh. Duk baca tuzigh. Dia ghin tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca doa tu banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah kekalkan iman di dalam hati kita insya-Allah. Baik, sambung. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebelum dia masuk Islam, dia antara manusia yang cukup kuat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu pepatah Arab mengatakan, "Lau aslama himarul Khattab, maslama ibnul Khattab." Kalaulah ni Al-Khattab ni naik kaldai. Kalau kaldai ni masuk Islam, kata orang Arab dulu, kalau kaldai Khattab ni masuk Islam, anak Khattab, Umar ni lah, belum tentu lagi masuk Islam. Boleh nampak ke lah? Masyarakat Arab ketika tu nak menunjukkan kuatnya Sayyidina Umar lawan Nabi SAW ni. Dia kata kalau kaldai dia masuk Islam, Umar belum tentu. Dia salah sampai tahap tu. Kita pun tak ada lah sampai tahap tu hari ni. Tapi Sayyidina Umar tu lah gambaran orang Arab dahulu. Tapi walaupun dia kuat lawan Nabi SAW, Allah campak hidayah ke dalam hati beliau. Beliau berjalan di market dan sebagainya,
Nak marah pada Nabi SAW, marah pada orang Islam. Ada beberapa manusia bagi tahu, hai Umar, balik ke rumah kamu, adik kamu sekarang dah masuk Islam dah jadi pengikut Muhammad dah. Tu yang dia balik sekalian, dalam keadaan marah dan sebagainya, balik. Sampai di depan pintu rumah, dia mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh adik beliau Fatimah, adik ipar beliau Sa'id bin Zaid, dan juga tok guru yang tengah mengajak dalam tersebut namanya Khabbab bin Ard. Ada 3 manusia tu dalam rumah tu. Nanti kita bicara pasal Khabbab bin Ard, dia hamba, bos dia perempuan lah, apa Allahumma salli ala Muhammad, lupa nama saya. Dia punya majikan dia pernah bakar besi panas sekalian, ada cop di sini, bakar besi panas letak di dahi. Yang kata Khabbab ni, besi panas, beliau tukang besi sekalian, besi panas-panas ni ada pernah sekali dia diletakkan di atas kepala tu. Sampai dia jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, bila Allah nak bagi kemenangan pada kami ni? Bila Allah nak bagi Islam menang ni? Pak sekalian, masa duk tahan Islam tu, Allahu Akbar, ni yang kata Khabbab bin Ard ni. Dia tanya Nabi, bila Islam nak menang ya Rasulullah? Nabi kata, umat dulu pernah kena gaji, badan terbelah 2. Umat dulu ada yang pernah ditanam hidup-hidup, umat dulu ada yang pernah dibakar hidup-hidup, tapi mereka tak pernah mengeluh pun. Dan Nabi sebut, betul, janji Allah tetap akan datang, kamu akan memenangi perjuangan Islam, ataupun Islam akan menang. Tapi Nabi sebut, walakin tasta'jilun, tapi kamu ni nampak gaya tergesa-gesa. Nabi letak kata-kata tersebut. Nabi kata, kamu ni seumpama seolah-olah kalut sangat nak menang. Nabi kata, Islam pasti menang, sabar ya. Khabbab bin Ard kena perkataan tersebut, dia tak tanya dah lepas tu pada Nabi SAW. Ini yang kata Khabbab bin Ard radhiyallahu anhu. Dialah yang duk mengajak Fatimah, adik dan juga adik ipar Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila Sayyidina Umar sampai bersilan, buka pintu dan sebagainya, Khabbab nyorok. Khabbab nyorok. Sayyidina Umar masuk, nampak adik dia baca Quran, apa dia buat Ustaz? Cerita yang makruh kita dengar, dia tampar adik dia sampai berdarah. Bila tengok adik dah berdarah dan sebagainya, dia minta, hati dia lembut ketika itu, dia minta bacaan yang adik dia baca. Saya peringkas cerita bersilan. Minta bacaan yang adik dia baca. Adik dia kata, tak boleh, kamu kena mandi dulu. Nampak sekalian, dalam keadaan Sayyidina Umar yang begitu garang sekalian, adik dia perempuan boleh bagi tahu lah, mandi dulu. Sebab tu kita nak sebut, ayah-ayah garang terang mana pun, kalau orang perempuan suruh ni, habis lah kita. Orang lelaki ni macam mana kemas pun, dia kalah dengan perempuan ni. Tengok misalnya taring terang mana pun, dia kalah dengan perempuan. Orang lelaki, dia boleh tahan, dia boleh lawan dengan nafsu, dia boleh lawan dengan syaitan, tapi dia kalah dengan orang perempuan. Ibu-ibu di belakang boleh menang menentang orang lelaki, tapi ibu-ibu kalah dengan nafsu sendiri. Tengoklah. Sebab tu Nabi sebut, jihad bagi orang perempuan, jihad lawan nafsu sendiri. Jihad bagi orang lelaki, jihad menentang musuh lah. Boleh faham bahasa tu no? Sikit ambil pengajaran silah. Baik. Saya nak lari tajuk banyak silah, tapi takut tak habis. Banyak ni. Yang kata sejarah hidup Sayyidina Umar Al-Khattab cukup banyak. Ni baru kita cerita dia nak masuk Islam. Tak cerita lagi waktu dia Islam. Baik. Tak apalah, saya peringkat-peringkat. Kemudian, bila adiknya suruh mandi, beliau mandi, datang balik bersekalian, adiknya bagi warkah tersebut ataupun naskah tersebut lah, naskah Quran tersebut. Di atas surah tersebut ada surah Taha ayat 1 sehingga ayat 5. Sayyidina Umar baca ayat tersebut, hatinya jadi lembut. Sebab tu kita ambil sedikit pengajaran ibu-ibu di belakang, ayah-ayah yang ada di sini. Kalau kita ada masalah manusia yang keras hati, ada masalah anak yang keras hati, antara surah yang melembutkan hati manusia, surah Taha itulah. Sebab tu kita minta baca. Ibu-ibu yang ada di belakang, kalau rasa suami saya degil, suami degil, nampak macam mana Ustaz oi. Ibu-ibu waktu masak nasi tu, waktu basuh ayak, basuh beras, basuh ayak pula dah. Waktu basuh beras tu silan. Kali pertama basuh tak ada masalah. Kali sebab nak kena buang air. Kemudian Ustaz basuh kali kedua, Ustaz kacau, buang. Ibu-ibu bubuh air, air. Minta maaf silan, semalam saya mengajak di Putrajaya. Jadi tukar lidah tu, nak balik tukar Penang pula susah sikitlah. Tu yang punya skema je tu. Ayak.
Ibu-ibu dah bubuh ayak, abuan nak tak atas periuk karen. Periuk karen. Nak bubuh di periuk karen tu, ibu-ibu baca lu surah Taha ayat 1 sampai ayat 5. Pegang periuk tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa ila akhiril ayah sampai ayat ke-5. Insya-Allah apa kesan dia Ustaz? Hati lembut. Ayah-ayah yang ada di sini tak kiralah beli nasi goreng Ustaz nak balik makan dengan bini. Tu salah. Baca banyak-banyak surah Taha tu. Buih dalam tu. Senang, nanti bagi borang senang dia sign. Bolehkah tu? Itu tak boleh Ustaz. Di antara cara paling mudah yang disebut oleh para ulama macam tu lah. Waktu nak basuh beras, waktu nak masak dan sebagainya, baca surah Taha. Insya-Allah hati lembut. Sayyidina Umar Rasulullah 5 ayat tu saja lembut hati. Allah. Dengar 5 ayat je lembut hati. Saya pernah sebut dalam kuliah kita di awal dulu sekalian. Saya minta ayah-ayah naik kereta. Ayah-ayah di sini naik kereta, ibu-ibu di belakang duduk di rumah. Kita cadang buka kuat-kuat. Bacaan Quran pasang kuat-kuat. Ceramah pasang kuat-kuat. Kuliah pasang kuat-kuat. Sayyidina Umar masuk Islam dengar 5 ayat je. Dia masuk Islam tu dengar 5 ayat surah Taha ya. Anak kita bukan jahat seumpama Sayyidina Umar. Anak kita bukannya teruk seumpama Sayyidina Umar. Anak kita bukannya minum arak seumpama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar 5 ayat dia masuk Islam Rasulullah, lembut hati. Sebab itu kita kalau ada masalah tu, sebab tu kita cadang masuk dalam kereta tak payah pasang sangat lagu. Sekali-sekala Ustaz nak lepas rindu Ustaz. Okey, silakan. Tapi kalau ada bersama dengan anak-anak, ada dengan isteri, jangan pasang lagu tu silan. Kerana lagu akan mengeraskan hati manusia. Pasanglah ceramah ke apa, bubuh bila. Ayah minat siapa? Ustaz Azad Idrus, pasang. Minat Ustaz Kazim, Ustaz. Bubuh Ustaz Kazim. Minat siapa? Syekh Nuruddin, bubuh Syekh Nuruddin silan. Kami minat Ustaz Syamsuri, Ustaz. Bubuh Ustaz Syamsuri silan. Saya sampai hari ni pasang Ustaz Syamsuri lah kereta silan. Anak ni, isteri ni, kita bubuh tu. Kita pasang yang tu. Dengar habis lah. Kalau kita naik seorang-seorang, tak apalah kita pasang yang ni sikit. Kita pasang Syekh Nuruddin ke, kita pasang ulama-ulama daripada negara Arab ke. Pasal kita seorang je faham. Tapi naik dengan anak-anak, cari bahasa hak mudah, yang mudah mereka faham. Naik dengan bini, cari bini-bini. Naik dengan isteri, cari benda-benda ataupun ceramah yang mereka boleh faham. Boleh dapat manfaat sama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama buat insyaAllah. Baik, sambung. Kemudian bila dia baca surah tersebut, dia tanya, mana Nabi SAW? Baginda ada di mana? Keluar Khabbab bin Ar. Khabbab mengatakan, ayah mungkin pernah dengar hadis ni. Khabbab mengatakan, aku pernah dengar Nabi SAW berdoa, innallaha ja'ala, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain, bi Amr bin Hisham atau bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kau bagilah Islam ini hebat, kau hebatkanlah Islam ini dengan kemasukan Islam satu daripada 2 Umar. Kau bagilah Islam ni makin hebat dengan masuk Islam seorang daripada 2 Umar, sama ada Amr bin Hisham, Abu Jahal, ataupun Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Khabbab bin Ar keluar, dia beritahu pada Sayyidina Umar, aku pernah dengar Nabi sebut, Nabi selalu doa ni. Nabi kata, ya Allah, bagilah Islam ni hebat dengan kemasukan satu daripada 2 Umar, sama ada Abu Jahal ataupun kamu ni wahai Umar. Nampak gaya doa Nabi makbul, kamulah yang dimaksudkan dengan hadis tersebut. Sayyidina Umar keluar Rasulullah, pergi rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Pak Rasulullah, dia tak tangguh tu, pergi terus. Sahabat-sahabat bila dengar Sayyidina Umar datang, semua pegang pedang belakang. Ni Umar datang, Umar datang. Nabi SAW saja tenang kerana bagi tahu Umar datang untuk masuk Islam. Pak Rasulullah, sahabat-sahabat takut tu dengan Sayyidina Umar ni. Allahu Akbar, kemah dah. Dia masuk Islam, masuk ke rumah Arqam bin Abi Al-Arqam, mengucap di hadapan Nabi SAW. Bila selesai mengucap tu, Allahu Akbar, cuba tengok sahabat kata apa Rasulullah. Yaqulu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nanti sampai masa kita bercara, sahabat yang pernah tengok mukjizat Nabi SAW. Nabi usap dekat kantung kambing hak mandul, tapi keluar susu lepas tu. Nanti kita bercara. Abdullah bin Mas'ud sebut, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar.
Kami ni tak pernah pun rasa hebat Islam ni melainkan setelah Umar ni masuk Islam. Kami ni tak pernah rasa Islam ni hebat melainkan setelah Umar ni masuk Islam. Bila Umar masuk Islam, kami rasa seolah-olah Islam ni hebat, Islam ni besar, Islam ni menang. Sedangkan Sayyidina Umar masuk Islam tahun ke-46 kenabian. Waktu usia baginda 46 baru Sayyidina Umar masuk Islam. Bukan semangat 46. Waktu usia Nabi SAW 46, Sayyidina Umar baru masuk Islam. Maknanya 6 tahun Nabi berdakwah, maknanya 6 tahun sahabat-sahabat duduk dalam Islam dalam keadaan tak seronok, ditekan, rasa susah hati. Tapi selepas dia masuk Islam, sahabat-sahabat cukup seronok. Sayyidina Umar masuk Islam, ranking dia yang ke-40. Boleh dapat hasilnya? Ranking yang ke-40. Ranking ke-39, Hamzah bin Abdul Muttalib. Maknanya Nabi SAW berdakwah, cuba ambil sedikit pengajaran Islam. Nabi berdakwah dalam hampir masa 6 tahun tak sampai 40 orang. Ataupun kita terjemah mudah, 6 tahun 40 orang masuk Islam. Sebab tu kita ya Islam tak usah susah hati sangatlah. Kami nak ajak orang buat baik Ustaz, orang tak mai, buat sudahlah Islam. Ustaz, kami nak suruh orang mari masjid ramai-ramai Ustaz oi. Tapi kami buat orang tak mari, Ustaz. Buat sudah Islam. Boleh Ustaz? Baru ni bolehkah lari tajuk sikit noh? Ayah ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian. Peristiwa Isra Mi'raj sikit cerita nak ambil sikit nak kek dengan benda ni. Peristiwa Isra Mi'raj kan ada satu peristiwa Nabi ke Taif. Kan bila sampai Taif, puak-puak Taif lawan Nabi SAW, budak-budak tak puas cerdik ambil batu baling pada Nabi SAW. Sampai baginda berjalan balik tu, kasut baginda bunyi trek noh. Bunyi tu bukan bunyi ayak. Kalau kita anak kita balik sekolah waktu hujan, kasut budak tu bunyi trek, ayak penuh dalam kasut. Nabi SAW darah penuh dalam kasut. Kan baginda sampai di satu kebun, balik daripada peristiwa tersebut, sampai di satu kebun, datang malaikat jaga bukit tu. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, mahukah kamu aku pelingkuk bang puak-puak Taif ni? Mahukah kamu aku perjahanam terus puak-puak Taif ni? Kan Nabi SAW jawab, jangan. La'allallaha an yukhrija min sulbihim, mudah-mudahan Allah keluarkan daripada anak cucu cicit mereka orang-orang yang akan membawa ajaran agamaku ni. Tahu cerita tu kan? Kan Nabi sebut, biar jangan musnahkan mereka, boleh jadi anak cucu mereka nanti akan bawa Islam. Ada ulama mengambil pendapat daripada peristiwa ni, antaranya Habib Umar bin Salim Al-Hafidh. Yang kedua, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab dakwah mereka yang bicara tentang tajuk dakwah. Mereka mengatakan, kita ni orang Islam, buat kerja sudah. Ayah sebagai apa? Kami nak buat bagi anak Korea, kami faham Islam, buat sudah. Kami sebagai bos Ustaz, nak bagi anak-anak buah di pejabat tu Ustaz, reti sikitlah ajaran agama. Kami buat kuliah, kami buat baca Yasin, kami buat sembahyang jemaah dulu tiap-tiap waktu. Kita cadang, buat sudah. Ibu-ibu di belakang, kami kerana nak buat sikit lah Ustaz bagi rumah kami ni Islamik sikit Ustaz buat sudah. Ustaz, orang tak bagi sambutan Ustaz, orang bangkang Ustaz, orang lawan Ustaz, kita cadangkan, buat sudah. Boleh jadi hari ni 3-4 kerat bangkang, tapi mungkin satu hari nanti orang lain akan ikut. Kalau kita dalam Korea contoh Hausilan, kita buat ada orang bangkang Ustaz buat sudah. Boleh jadi mereka bangkang, tapi boleh jadi anak cucu mereka akan sokong apa yang kita buat. Boleh faham bahasa tu Ustaz? Ibu-ibu yang ada di belakang duk beletiak pada ayah-ayah lama dah, beletiak Hausilan, walaupun ayah-ayah tak berubah dah sampai sudah. Dia lah, dia kata ulama sebut umur 40 kalau tak berubah sampai mati tak berubah dah, payah dah. Ibu-ibu suami umur 50 duk gantung spender tunggu pintu sampai mati gantung spender tu salah. Suami saya kentola basah-basah sepuk kata-kata lah 60 dah insya-Allah sampai mati macam tu insya-Allah. Habis tu Ustaz kami duk beletiak ni Ustaz, tak apa, boleh jadi kita beletir pada suami takkan berubah. Boleh jadi anak kita yang duk dengar letiran tersebut, dia orang akan berubah. Ibu-ibu duk beletiak pada suami, abang ni minum mayak tak basuh, cawan tak basuh, taklah singki sampai mati dia buat perangai tu juga. Boleh jadi anak kita nanti
bila minum air dia akan basuh terus. Cucu kita bila dia dengar basuh makan dan sebagainya, habis makan dia basuh terus. Sebab itu Islam ajak buat sudah. Boleh faham kot bahasa tu Ustaz noh? Oh, nampak macam tak faham yang malam ni Ustaz. Malam ni tak berapa lari tajuk Ustaz. Baik, boleh faham sekali noh, ambil pengajaran. Baik, selesai. Kemudian bila Sayyidina Umar bersama dengan Nabi SAW selesai masuk Islam, dialah sahabat yang bagi cadangan. Ya Rasulullah, jom kita sembahyang dekat Kaabah. Tu yang kali pertama keluar tu Ustaz. Satu sah yang pertama Sayyidina Hamzah jadi ketua. Line yang kedua ataupun barisan yang kedua Sayyidina Umar jadi ketua. Hari itulah sahabat-sahabat kali pertama sembahyang depan Kaabah. Masuk je Sayyidina Umar dalam Islam, dia terus mengisytiharkan Islam tersebut. Dan ada riwayat dalam kitab sejarah sebut Sayyidina Umar ketuk pintu rumah tu lah, setiap orang di Mekah. Dia pergi ketuk pintu, dia bagi tahu aku Islam. Pergi ketuk pintu ni, ya aku Islam. Tu dalam Quran tentangan cukup kuat tu, dia berani ketuk tu lah, aku Islam, aku Islam. Baik, itu pengajaran kita boleh ambil di sini Ustaz. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, kalau berpegang dengan ajaran Islam tak perlu takut. Nak tunjuk kata kami ni orang Islam, tak perlu takut. Kami ni Ustaz terlibat dalam apa gerakan Islam, perjuangan Islam, tak perlu takut. Tak kira lah gerakan apa sekalipun, Ikhwan Muslimin ke apakah contoh kan? Tak perlu takut Ustaz. Takut apa? Oh boleh zahir Ustaz, zahir. Sayyidina Umar zahirkan perjuangan dia. Allahu Akbar, hebat Sayyidina Umar Ustaz. Baik, kemudian Nabi SAW pernah bersabda pada beliau, malam ni saya rasa tak mampu habis Ustaz, sebab saya tak sempat nak sembahyang di sini. Saya ada satu lagi kuliah di Pinang Tunggal. Tak apalah, 8.50, 8.55 kita berhenti. Baik, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita ambil dua amalan dia dulu. Bulan depan kita sambung. Banyak Ustaz ni. Beliau pernah bagi cadangan pada Rasulullah. Bulan depan kita bincang. Ada lebih kurang 6 cadangan yang dia bagi. Turun ayat Quran membenarkan cadangan beliau. Contoh, wahai Abu Bakar, apa pendapat kamu tentang tawanan Badar? Ya Rasulullah, alangkah baik kalau kita suruh mereka mengajar anak-anak kita, kita ambil upah. Nah, kita suruh mereka mengajar anak kita tanpa upah. Ni tawanan Badar ni. Wahai Umar, apa cadangan kamu tentang tawanan perang Badar ni? Hak kena tangkap dalam perang Badar ni nak buat apa? Ya Rasulullah, bunuh bunuh Nabi SAW ambil cadangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, turun ayat Quran membenarkan cadangan Sayyidina Umar. Ni kata Sayyidina Umar lah. Dia tengok sahabat-sahabat semayang dekat dengan makam Ibrahim. Dia kata, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau jadikan makam Ibrahim ni sebagai satu tempat yang disunatkan semayang, satu tempat yang digalakkan semayang di belakangnya. Turun ayat Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim, belakang makam Ibrahim sebagai tempat untuk kamu semayang. Itu kata Sayyidina Umar. Nanti saya akan bicara Ustaz. Sayyidina Umar satu ketika tengok isteri-isteri Nabi SAW pakai cakap dengan orang dalam keadaan tak pakai purdah. Dia kata, ya Rasulullah, kan lebih baik kalau isteri-isteri kamu memakai hijab ya Rasulullah. Yang ibu duduk tengok purdah, niqab, kan baik kalau pakai macam tu. Turun ayat Quran memerintahkan isteri-isteri Nabi SAW berhijab. Tu kata idea Sayyidina Umar. Ustaz, ayat Quran tu turun selepas idea Sayyidina Umar kan? Tidak. Quran tu dah ada sejak azali. Tapi idea tu dicetuskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Selepas dia cetuskan idea, turun ayat Quran seolah-olah membenarkan kata-kata Umar Al-Khattab. Sebab itu Nabi sebut, kalau ada Nabi selepas aku, lakana Umaru Nabiyan. Umar ni Nabi. Tu terang masuk Islam lambat tu. Sayyidina Umar pernah sebut satu ayat, lagi saya sebut sikit je. Sayyidina Umar pernah sebut isteri-isteri Nabi SAW ada buatlah satu komplot, wallahu alam sekalian, buat satu kita nak sebut apa? Bukan kata nak marah pada Nabi SAW, mungkin buat satu pakatan kot. Bila buat perkataan tersebut, Sayyidina Umar sebut ayat ni, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Sayyidina Umar bila tengok pakatan isteri-isteri Nabi SAW, Sayyidina Umar sebut ayat tu, asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Surah At-Talaq kalau tak silap saya Ustaz. Sayyidina Umar sebut ayat tu Ustaz, turun ayat Quran sebiji macam mana dia kata. Yang kata Sayyidina Umar ni.
Allahu Akbar. Tu kata-kata Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Cukup hebat. Nanti kita akan bercakap panjang lebar. Baik. Sikit saya nak sebut. Mudah-mudahan kita boleh tiru. Sayyidina Umar baca Quran. Dia baca kuat. Dia baca Quran. Jenis baca kuat. Zikir. Zikir kuat. Sebab itu ayah-ayah yang ada di sini. Nak zikir pelan. Silakan. Nak zikir kuat. Silakan. Sayyidina Umar zikir kuat. Nabi SAW satu hari panggil dua orang sahabat ni. Abu Bakar wa Umar. Panggil. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu baca Quran, kamu berzikir perlahan? Ya Rasulullah, aku berzikir, aku membaca Quran kepada Tuhan yang maha mendengar, bukannya Tuhan yang tuli, yang pekak. Jadi nak baca kuat-kuat buat apa? Maksud lebih kurang percakapan macam itulah. Wahai Umar, kenapa kamu baca Quran kuat, kenapa zikir kuat? Ya Rasulullah, liutrida syaitan wa uqidhal wasnan. Aku baca kuat, yang pertama sekali nak gerakkan hadut lena tu, baca kuat tu. Yang kedua, wa utrida syaitan, aku nak halau syaitan-syaitan. Sayyidina Umar jawab macam tu sekalian. Nabi SAW terima kedua-dua jawapan tersebut. Jadi kita hari ni nak zikir, nak baca Quran, pelan pun boleh, kuat pun boleh, silakan. Satu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar semayang witir lepas semayang isyak. Habis semayang isyak buat witir. Sayyidina Umar Al-Khattab buat sebelum subuh. Nabi SAW panggil juga dua-dua. Selalu dua-dua ni lawan masalah. Bukan lawan apa, lawan persaingan yang sihat lah. Sebab tu ayah kalau baca kitab hadis, bila dia sebut rawahu syaikhan, riwayat dua orang syekh, maksud di sini Bukhari, Muslim. Kalau hadis tu bunyi muttafaqun alaih, diittifakkan oleh ulama hadis, maksud dia diittifak ataupun disepakati Bukhari, Muslim. Kalau baca dalam ilmu fiqh, kalau sebut dua orang syekh, maksud dia Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Tapi kalau baca kitab sejarah, dia sebut dua orang syekh, maksud dia Abu Bakar wa Umar. Nampak tu tinggi kedudukan mereka berdua. Sayyidina Umar Al-Khattab semayang witir dekat subuh, semayang Sayyidina Abu Bakar habis isyak. Nabi SAW panggil dua-dua. Hai Abu Bakar, kenapa kamu witir lepas isyak? Ya Rasulullah, aku takut tak terjaga di waktu subuh. Wahai Umar, kenapa kamu buat witir sebelum subuh? Ya Rasulullah, aku yakin boleh jaga. Nabi SAW puji dua-dua manusia ini, dan Nabi SAW menyanjung sedikit Sayyidina Umar Al-Khattab yang semayang witir sebelum subuh. Sebab tu kita minta pengajaran ni kita boleh ambil daripada dua poin ni bersilan. Sayyidina Sayyidina Umar rajin baca Quran, dia baca kuat. Kita nak minta lepas ni Quran jangan tinggal. Sayyidina Umar tak pernah tinggal Quran bersilan. Nanti kita akan baca. Yang kedua kita minta witir jangan tinggal. Nah, ibu-ibu di belakang kita minta witir jangan tinggal. Man arada an yaf'ala bi khamsin, nak buat 5 buat. Wa man arada an yaf'ala bi thalathin, nak buat 3 falyaf'al, buat. Wa man arada an yaf'ala bi rak'atin wahidatin, nak buat 1 ya, falyaf'al, buat. Jangan tak buat dah. Habis itu ustaz, kami nak tiru Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar tajuk witir ni ustaz. Tajuk witir kita cadang semua sekali lah, sepakat malam ni. Kita tiru Sayyidina Abu Bakar sudahlah. Lepas isyak buat terus ya ustaz. Sebab kalau kata nak tunggu sampai sebelum subuh tu ustaz, harus ya ustaz, harus. Tapi bulan ni tak tahulah, pasal malam ni bola. Tu tak tahu nak kata juga lah. Sebab tu kita minta sama-sama buat ustaz. Baik. InsyaAllah nanti kita akan sambung kisah hidup Sayyidina Umar Al-Khattab. Banyak lagi bersekalian. Bila dia masuk Islam, banyak benda yang dia buat, banyak sumbangan yang dia bagi. InsyaAllah nanti kita bincang sama-sama. Jadi ya ibu sekalian, saya rasa cukup dulu sekadar tu untuk malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Mudah-mudahan ambil pengajaran sama-sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.